Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sambung latihan intensif 6.3 terus Kita masuk terus 6.3. Kita tengok soalan yang pertama kat situ. Kamu boleh tengok dekat yang saya share tu clear sikitlah, dekat apa yang saya print ni dia tak berapa clear sangat. Cuma yang ni sebab saya tak nak lukis semula, tapi tengoklah kalau tak nampak sangat saya lukis juga okey. Rajah A dan rajah B menunjukkan dua graf garis lurus yang dihubungkan oleh persamaan Y punca kuasa X sama dengan 10. Nyatakan P dalam setiap kes berikut. Okey. Maksudnya dia bagi dua graf tau. Satu graf macam ni. Satu lagi graf macam ni. Dua-dua asal daripada benda yang sama. Jadi asal usul dia. Asal usul dia ada nama asal usul lah kat sini. Asal usul dia adalah Y punca kuasa X sama dengan 10. Macam tu. Kalau kamu tengok yang ini, kalau kita buat biasa, kalau kita jadikan paksi. Paksi. Yang ini soalan A, yang ini adalah paksi Y dia. Di paksi Y maksudnya, yang ini persamaan dia seolah-olah Y sama dengan 10. Seolah-olah persamaan yang kita belajar biasanya Y sama dengan 10. Macam mana Y sama dengan 10? Y sama dengan 10 macam ni. Garisan ni straight, sini 10. Itu garisan kita panggil dia Y sama dengan 10. Tapi sebab paksi dia Y punca 10, jadi persamaan ni akan jadi Y X sama dengan 10. Macam tu. Jadi untuk soalan yang pertama A ni, maka P dia sama dengan 10. Macam tu je. Okey. Sebab apa? Sebab persamaan ni dia hanya ada Y saja. Dia tak ada X belah sini dan dia tak ada pintasan Y pun tak ada. Ini pintasan Y dia. Sorry. Ini pintasan Y. Dia tak ada apa? Kecerunan dan paksi X tak ada. Dua benda tak ada. Okey. Jarang jumpa pelik-pelik macam ni. Yang kedua pula, dia bagi asalnya macam tu juga. Y punca kuasa X sama dengan 10. Tapi apa dia buat? Dia jadikan paksi Y dia Y sahaja. Jadi bila paksi Y dia Y sahaja, kita kena per lah ni. Per dengan punca kuasa X. Bila sini per, sini pun per dengan punca kuasa X. Nampak? Jadi apa jadi? Dia akan jadi Y sama dengan, tengok saya tulis, 10 1 per punca kuasa X tambah kosong bagi nampak bentuk dia. Saya tulis tambah kosong tu tak perlu pun. Tapi bagi nampak bentuk dia, nak bagi jadi nampak ni. Ini paksi Y, ini kecerunan kita, yang ini kita punya paksi X, yang ini kita punya C. Sebab tu kamu tengok pintasan dia betul-betul duduk dekat kosong. Itu graf dia macam tu. Okay, betul tak paksi X dia? Betul. Okay. Jadi kita akan dapat kecerunan dia berapa? 10. Okay, cuma persamaan jadi macam ni. Bila persamaan jadi macam ni, siapakah 2P ni? 2P ni dia koordinat yang kita boleh masukkan. Yang mana 2 ni mewakili 1 per punca kuasa 2X dan P ni adalah Y. Macam tu. Dan kita boleh masukkan, gantikan kat sini. Jadi P sama dengan 10, 2 tambah kosong. Tak payah. Jadi dapat P sama dengan 20. Macam tu je. Okey? Boleh faham ke? Boleh Syafiqah? Tak faham. Tak faham yang mana satu? Dua-dua. Dua-dua sekali. Kamu tengok persamaan dia je. Persamaan dia. Dia soalan dia. Persamaan asal dia ni. Sama dengan 10. Yang ini jangan ubah apa-apa. Sebab paksi Y kita dah jadi ni. Jadi kalau kita tengok persamaan gaya lurus yang kita belajar sebelum ni. Gaya lurus kita mesti ada Y sama dengan MX tambah C. Ini maksudnya, untuk yang pertama ni, dia ada Y dengan C je. Yang ni tak ada. Nampak? Sebab tak ada paksi X belah sini. Jadi paksi X dia yang ini. Dan C dia adalah 10. Jadi seolah-olah dia Y sama dengan 10. Dalam garis lurus, kalau Y sama dengan 10, inilah garis dia. Straight. Dia macam ni. Kalau Y sama dengan 10 macam tu. Y saja. Okey. Kalau X sama dengan 10 macam ni. Tegak aja. Nampak? Bila dia ada kecerunan, baru dia akan wujud sengit ni. Sengit ni dengan sengit ni hanya akan wujud bila kecerunan. Yang mana yang ini kecerunan dia positif, yang ini kecerunan dia negatif. Okey?
Kalau dia mendata, ini Y saja. Dia tak ada M. Kalau dia tegak, ini X saja. Dia tak ada Y pula. Macam tu. Ini kita Walaupun belajar. dia ada punca kuasa X kan cikgu. Apa? Walaupun dia ada punca kuasa X. Yang ini dalam hukum linear. Kita tak kisah sebab apa. Bila dia kata paksi Y dia ni, maksudnya kita anggap ni sebagai paksi Y. Sebab tu saya tukarkan. Bila kita nak faham, kita tukarkan jadi sebagai Y besar. Y besar ni maksudnya apa? Mewakili paksi Y sama dengan 10. Apa-apa kat sini. Boleh? Okey. Katakanlah, dia yang pelik sikit apa? Katakan log. Walaupun dia buat, tiba-tiba dia kata, graf tu adalah log Y sama dengan 3. Nampak? Lepas tu dia kata paksi Y kita kat sini adalah log Y. Macam tu. Okey? Kat sini dia kata X. Contohlah, log X. Contoh, walaupun sini ada log Y, sini ada log X, tapi persamaan kita log Y sama dengan 3. Dia macam mana persamaan kita? Straight je lah. Dekat 3. Sebab apa? Yang terlibat hanyalah paksi X saja dekat persamaan ni. Tak ada pun paksi Y kat situ. Boleh? Kan? Okey. Okey. Dia kadang-kadang kamu boleh jumpa yang X-nya. X ni kan tegak. X tegak. X tegak. Okey. Yang ini pun sama juga. Yang ini, beza dia, paksi dia. Nampak paksi dia? Dia bagi apa paksi dia? Paksi dia kat sini adalah Y. Manakala X dia adalah 1/X. Dan bila kita buat persamaan, linear kan persamaan ni, kita akan dapati benda ni nampak. Ini maksudnya persamaan dia adalah Y sama dengan 10 1 per punca kuasa X. Yang mana kalau dalam hukum linear, yang ini adalah paksi Y, yang ini adalah keturunan, yang ini adalah paksi X. Macam tu. C tak ada, C kosong. Bila C kosong, dia mesti garis dia mesti mula dekat kosong lah, pergi naik. Naik sebab apa? Positif. M dia positif, dia naik. Macam tu. 10 dia naik. Jadi apa-apa saja koordinat kat sini, apa-apa saja koordinat adalah mewakili paksi X dia, iaitu 1 per punca kuasa 2X, dan juga paksi Y dia Y. Koordinat dia yang ni. Dia bukan XY dah koordinat dia. Dia ikut paksi. Koordinat tu ikut paksi. Okey. Jadi bila kita kaitkan dengan soalan ni, dia bagi koordinat kita adalah 2P. Jadi siapa 2 tu? 2 tu ialah 1 per punca kuasa 2X, manakala P kita adalah Y. Sebab tu saya gantikan dalam ni, nampak? Saya gantikan Y sama dengan P, 10, 10, 1 per punca kuasa X gantikan dengan 2. Nampak? Dapat tu persamaan kita 10 kali 2, 20. Boleh Syafika? Oh cikgu, yang atas tu yang Y punca kuasa X bahagi punca kuasa X tu. Yang ini sebab kita persamaan asal kita, yang ini asal sama. Persamaan asal kita adalah Y punca kuasa X sama dengan 10. Ini asal. Nampak? Ini persamaan asal dia bagi dekat soalan. Kan? Tapi bila dia kata soalan B, graf kita adalah paksi Y kita Y saja. Sebab tu kita kena buat kan, sampai tinggal Y saja. Jadi macam mana kita nak buat sampai tinggal Y? Kita bahagi, saya bahagi dengan punca kuasa X. Bila saya bahagi, tujuan dia apa? Nak tinggalkan Y saja ni. Nak jadikan dia Y sebagai perkara rumus. Jadi bahagilah dengan punca kuasa X. Bila bahagi sini, sini pun bahagi. Saya tak guna konsep pindah. Saya guna konsep adil dan saksama. Maksudnya kiri dapat, kanan dapat. Macam tu lah. Jadi Y dapatlah. Yang ini susun bagi cantik. Dia tak cantik macam ni. Saya susun M dia 10. Paksi X dia adalah ikut apa dia bagi ni. Oh, nampak. Boleh. Okey. Sabrina? Boleh Sabrina? Boleh. Boleh. Okey.
Yang ini soalan ni kebanyakan nanti kamu akan jumpa dalam kertas 1. Okey. Jom kita tengok kad seterusnya. Yang ni macam minggu lepas kita buat graf lah. Nombor 2 ni. Okey. Jadual di bawah menunjukkan data yang diperoleh. Okey, saya bagi nampak sikit yang ini. Saya lupa sini, saya lupa dulu. Sini tak ni. Okey, baru baca cantik sikit. Kamu boleh baca. Okey, jadual di bawah menunjukkan data yang diperoleh daripada satu eksperimen pergerakan bandul dengan keadaan P ialah panjang tali bandul dalam cm dan T ialah tempoh ayunan bandul dalam saat. Salah satu data T disyaki telah disalah catat. Ni kena jaga. Dia kata ada salah catat, bila kita buat graf kita ada benda cacat kat graf. Salah cacat, cacat jadi cacat. Salah catat jadi cacat. Macam tu. Okey. Plot graf, dia kata plot graf T kuasa 2 melawan P. Bila nampak soalan plot ni kat tepi ni kita buat dah siap. Bagi nampak. Maksud dia nak graf kita apa? T kuasa 2 melawan P. Itu bagi nampak. Dengan menggunakan skala yang sesuai. Dia tak bagi skala, kita pandai-pandai sendiri mengikut data kita. Okey, tapi sebelum kita nak buat skala, kita kena dapatkan dulu jadual yang baru. Apa jadual yang baru? Jadual baru kita kena dapat T kuasa 2 melawan P. Ingat P atas, kanan atas, kiri bawah. Kanan atas, kiri bawah. Jadi P kena duduk ke atas, T kuasa 2 kena duduk ke bawah. Jadual baru kita. Okey, P tak ada masalah nampak? P tak ada masalah. Jadi kita buat tu 10, jauh-jauh sikit lah sebab kita nak isi bawah dia. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, yang bawah tu kena buat apa? Kena buat kuasa 2, kena buka kalkulator. Mana kalkulator sih? Kalkulator. Aduh. Kalkulator. Okey. Internet sangkut. Nyuruk pula. Okey. 6.3 kuasa 2. Okey, 39.69. Saya ambil 39.7. Kemudian siapa? 9 kuasa 2. Tu saya tambah 1. 0.0. 11 kuasa 2. 121.0. 12.6 kuasa 2. Okay. Kuasa 2. 158.8. 158.8. Kemudian 14.1 kuasa 2. Satu 98.8. Okay, last kali 15 kuasa 2. Okay, 225. Ni kita ikut dia punya ni, kena buat jadual baru dulu. Okay, pembaris. Lemak, tak ada pembaris. Okay. Tak apa. Kamu nak exam pakai baris ya, jangan ikut saya ni. Okey, dah dapat ni. Kita rancang dia punya skala. Okey. Okey, part CX tak ada masalah. 10, 20, 30, 40, 50, 60 maksudnya kita pakai skala kita 2 cm 10. Okey, part CY kita 225 sampai 225 ni maksudnya 200 lebih. Jadi kita biasanya part CY kalau ikut percaturan kita, part CY kita ni ada 10 sengat. 10 sengat pula.
10 sengat lah. Sengat datang ni. Ha, ni sengat. Ada 10 sengat. Dan bila 10 sengat lebih kurang kalau kita ambil 225 ni, kan, kalau kita bahagi dengan 10, kita akan dapat 22.5. Tak cantik lah. 22.5. Jadi kita ambil boleh pakai 25. Boleh pakai sifir 25. Contoh sini 25, 25, 50 macam tu lah. Jadi kita pakai 2 cm 25 bagi 6. Okey, ambil kertas graf. Kertas graf. Okey, dah. Sikit. Okay, kertas graf. Dah ada kertas graf ni. Buat paksi dulu. Wah, ini anak saya lah main baris saya ni. Hilang semua ni. Hilang baris. Kita guna kertas. Macam biasalah. Okey. Kita guna kertas. Untuk buat paksi. Di sini. Kita dah buat. Okey. Naikkan sikit. Di kat sini, saya boleh buat dah. Paksi saya. Dekat bawah. 10, 20, 30. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okey. Paksi dia siapa kat sini? P. Okey, kemudian sini berapa tadi? 25 tadi. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250. Ini T kuasa 2. Okey. Dapat tu pergi plot. Kita pergi plot. 10, 39.7. Yang ni kita bundai lah 40. Senang sikit lah kan. Okey. Jadi 10 dengan 40. 25. 5. Oh, ini 10, 20, 25. Okey. Oh, ini 40. Sini. Okey, yang ini bila skala dia 25, kan? Kamu tengok dekat sini lah. Dekat sini tengok yang senang 25. Bahagi 10 maksudnya kecil 2.5. Kalau 2.5 susah. Jadi saya ambil, kita jadikan dia bagi senang baca. 2 kotak ni 5. Kita target skala dulu. 2 kotak tu 5. Baru senang kita baca. 5, 10, 15, 20, 25. Betul. Jadi kita boleh bajet dah. Kita dapatkan kecil sekali dulu. Jadi bila kita tengok 10 dengan 40, kita boleh bajet. Kat mana 40? 40 adalah 50 turun 10. 50 di sini. Di situ 40. Tanda kan? Okey. Kemudian 20, 81. 81 bunda jadi 80. 20, 80. 75, 80. Jadi saya tulis bunda sini ya. Di sini akan saya bundakan kepada 40, ini 80, sini 120,
Sini 160, ini 200, ini 230. Bundar okey. Jadi 80 dah. 30 120. 40 160. 50 55 60. Okey. 50 200. 50 200. 60 230. Tengok okey. Dah dapat graf tu. Saya akan gariskan. Siapa yang ramai-ramai ni? Nampak. Okey, kemudian graf saya dapat macam ni. Ada seekor cacat. Ni. Dia seorang je cacat kat situ. Yang lain semua cantik, kena ngam. Pintasan kita kosong. Ngam cantik. Seorang je cacat. Lepas tu kalau tengok soalan dia kata ada seorang yang cacat. Tandakan pangkah bagi titik yang salah catat. Kemudian cari nilai T yang betul. Okey, dia suruh tanda. Tanda. Dekat tempat kita pangkah tadi kita bulatkan. Itu salah maksudnya. Betulkan macam mana? Kita naikkan dia ke graf kita. Itu cara betulkan dia. Naikkan graf, pantulkan bawah. Tengok ada graf dapat, bawah ada dapat. Okey. Sekejap saya tengok. Oh bukan. Saya dah salah. Bawah sikit. Jadi yang saya dapat kat sini 225, 230, 235, 240. Kat situ. Okey. Kemudian cari nilai T yang betul. Nilai T yang betul maksudnya yang kita betulkan T kuasa 2 kita dapati bahawa pembetulan kita T kuasa 2 kita sama dengan 240. Contoh ini graf saya lah. Jadi siapa T? T adalah punca kuasa 2 240. Ambil kalkulator. Pergi kalkulator punca kuasa 2 240 sama dengan 15.49. Betul macam tu. Okey. Katakan kamu dapat yang lain, bahawa kamu naik dapat atas sikit. Kamu ikut jawapan kamu macam mana? Berapa dapat pada graf? Okey. Ini soalan berdasarkan melukis graf linear. Okey. Dah dapat graf linear, ni soalan dia tanya. Tapi daripada graf ni, macam saya ajar minggu lepas, kita kena dapatkan juga siapa pintasan dia. Contoh daripada graf saya ni, pintasan saya ngam-ngam kosong. Jadi C sama dengan kosong. Dan saya kena cari kecurunan. Kecurunan dia kena cantik-cantik ni. Yang ini kena. Saya ambil yang ni kan. 50, 200 kena. Lepas tu saya ambil kosong-kosong. Terus senang. Nak cari kecurunan. Ambil 2 titik. Besar ni tak payah buat putus-putus tak apa. Jadi M kita sama dengan 200 tolak kosong per dengan 50 tolak kosong dapat 4. Itu kecurunan saya. Nampak? Contoh Okay.
Dah dapat Jadi C0 M4. T 15.40. Okey. Jom kita tengok dekat soalan apa nak. Gunakan graf untuk mencari nilai K jika T dan P dihubungkan oleh persamaan. Okey, dia bagi persamaan situ. Dan P sama dengan T per dengan K. Sekarang kita tengok graf kita. Apa graf kita? Graf kita adalah T kuasa 2 melawan P. Nampak? Jadi yang kita nak adalah T kuasa 2 sebagai paksi Y. Jadi kalau kau nampak sini, punca kuasa ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi P sama dengan T kuasa 2 per K kuasa 2. Pindah balik. Kita akan dapat kat situ T kuasa 2 sama dengan K kuasa 2P. Susun bagi cantik, oleh sebab itu persamaan kita adalah T kuasa 2 sama dengan K kuasa 2P. Yang mana macam tadi kita buat. Yang ini adalah paksi Y kita. Yang ini adalah paksi X kita. Jadi yang sebelah ni siapa? M. C kita berapa? Kosong. Betul tak kosong? Tadi kita dapat graf kita. Graf kita memang kosong C kita. Betul lah. Graf kita tu betul. Macam tu. Kalau tak dapat kosong maksudnya ada salah. Sebab persamaan dia C kita patutnya kosong. Okey. Jadi daripada graf maka kesimpulan kita M kita ni adalah sama dengan K kuasa 2. Jadi M sama dengan K kuasa 2. Okey. Berapa M tadi? 4. Jadi K sama dengan 2. Tak boleh. Dia walaupun punca kuasa dapat positif negatif. Tapi sebab graf kita naik, keturunan kita hanyalah keturunan positif. Jadi jawapan kita kena ambil K2 sahaja. Negatif 2 boleh juga. Oh, boleh. Negatif 2 boleh. Sorry. Negatif 2 boleh. Sebab M tu, negatif atau positif K ni, M tetap 4. M tetap 4. Jadi negatif boleh. Jadi jawapan kita K sama dengan 2 dan K sama dengan negatif 2. Dua jawapan. Okey, macam mana? Boleh faham ke? Boleh. Boleh? Okey. Syafiqah? Cikgu, kalau dia jadi PK square, boleh ke? PK square boleh, tapi tak sesuai lah. Sebab cara kita tulis mesti mengikut sistem Y sama dengan MX tambah C. Macam tu. Kalau kamu tulis PK square, dia jadi seolah-olah terbalik cerita dia. Sebab apa? Kita buat masa ni tak ada masalah. Masa kita buat kira, kita buat PK square pun tak apa. Tapi masa nak susun semula, lepas tu kita tulis oleh sebab itu tu untuk susun semula bagi cantik. Mengikut sistem. Dan masa buat jalan kerja ni tak kisah. Tiba-tiba kau pindah jadi PK square pun tak apa. Sebab nanti dia jadi complicated lah cikgu. Sebab kalau kita tak susun macam ni, kita tak tengok. Sebab bila kita susun ni, kita nak bandingkan dapat tak paksi X. Sebab petua dia nak buat linear, kalau dia bagi macam ni persamaan, kita cari Y dulu. Lepas kita cari Y, kita kena bandingkan ada tak X kita. Kalau dah ada, cantik. Sebelah X tu nama dia kecerunan. Okey. Okey. Pergi sebelah nombor 2. Kita pergi soalan seterusnya. Nombor 3. Okey, tak nampak sangat, nanti kamu tengok dekat ni soalan. Okey. Untuk nombor 3, jumlah pengeluaran sejenis komoditi N dihubungkan dengan jumlah jam H oleh persamaan
Soalan ni penting persamaan dulu. Persamaan dia apa? Dia kat sini kan. Persamaan kita kat sini adalah 2n kuasa 2 tolak dengan A sama dengan B per dengan H. Itu persamaan. Kita keluarkan saja ya. Ini tak buat apa-apa, keluarkan saja. Jadual di bawah menunjukkan nilai N dan H. Okey, jadual asal. Soalan dia, yang ni penting. Soalan dia, plotkan graf garis lurus penyelesaian terbaik. Tengok ni. N kuasa 2H melawan H. Yang ini kita buat perancangan kita. Okey, dia nak apa? Dia nak N kuasa 2H sebagai paksi Y dan H sebagai paksi X. Itu yang dia nak. Okey, dengan menggunakan skala yang sesuai. Jadi, kita kena dapatkan data kita yang baru, iaitu ingat kanan mesti duduk di atas. Kita kena buat H dengan N kuasa 2H. Jadual baru kan. H kita tak ada masalah. 20, 40, 60, 80, 100. Kamu ada 2-3 soalan aku nampak kamu dah nampak dia pattern kan soalan dia. Sama je. Bawah tu kena kira kan. N kuasa 2H. N kuasa 2H kita boleh letak H dulu pun tak apa. 20, 1.225 kuasa 2. Okey, ini pun sama 40 1.162 kuasa 2. Tekan kalkulator nanti. Ini 60 1.14 kuasa 2. Ini 80 1.135 kuasa 2. Yang ini 100 1.127 kuasa 2. Tekan kalkulator dapatkan jawapan dia. Okey. Pertama 20 dengan 1.225 kuasa 2. 30. 30 sudah. Senang kita plot nanti. Okey, yang kedua 40 dengan 1.162 kuasa 2. 54. Okey. Kemudian 60 darab dengan 1.14 kuasa 2. 78. Okey. Kemudian 80 darab dengan 1.127. 1.127 kuasa 2. Salah. Salah. 80 1.135. 103. Okey, last kali 100 darab dengan 1.127. 127. Baik. Dapat graf kita. Sekarang kita rancang skala. Okey, atas tak ada masalah skala dia 2, 4, 6, 8, 10 maksudnya. Skala kita untuk paksi H ni saya boleh ambil 2 cm 20. Okey. Cuma kat sini 127 ni. Kan? 127. Kita boleh pakai skala apa? Kalau kita pakai 10, 20, 30, 40 boleh juga. Kan? Boleh juga. 10, 20, 30, 40. Tapi nak pakai banyak tak boleh. Kalau kita ada 10 je. 15 susah kita nak kira. Tengok. Kalau 15 susah kan ni. 20.
Yang terbaik 10. Tapi 10 muat tak? 10, 20, 30, 40, 60, 80. Semua kena ada potongan. Pakai 15 lah. Terpaksa pakai 15 lah. 15 yang paling cantik pun skala kita. Skala kita paling cantik adalah 2 cm 15. Sebab kita bahagi 150 paling dekat. Yang cantik. 120 jenuh CP12. CP12 lagi jam. Okey. Apa Jadi saya ambil kat sini bawah paksi saya. Sekat paksi dulu Okey. Tik. Sudah. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Cukup kot. Dia sampai 100 je dia nak. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Lebih tak apa. Okey. Yang ini saya ambil 15. Kalau 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, betul? 120, 135. Cukup kot? Dah cukup. Okey. Tapi kalau sebenarnya lagi senang kita buat skala 10, 10, 10, 10 lagi senang. Kan? Tapi tak apalah, boleh. 10, 10 sebab dia tak cukup. Okey, saya plot. Bila saya plot, sebelum saya plot saya kena baca skala dulu. Skala saya yang ini X dan masalah Y. Y maksudnya kalau 15 maksudnya satu kotak kita 1.5. Jadi nak senang kita akan ambil dua kotak 3. Ini dia seolah-olah jadi 3, 6, 9, 12, 15. Dan dua kotak 3. Okey, sekarang kita boleh plot dah. Yang pertama 20, 30. Kan? Okay. 20, 30. Saya plot. 20, 30. Okey. 40, 54. 40, 54. Okey, kat mana 54 ni? 60, 60 tolak 3, 57 tolak lagi 3, 54. Okey. 60, 78. 78, 75 campur 3, 78. Okey. 80, 103. 80, 103. 103 lebih kurang 105. Kalau kita tolak 3, 102 lebih kurang lah. Kita bunda dekat-dekat je lah. Okay. Kemudian 100, 127. 127. 127 dekat dengan 126. 3, 6. Kita ambil dekat dengan kotak yang skala terbaik. Senang kita nak buat garisan. Jadi kita dah boleh garis. Gegar tangan. Okay. Siap. Semua kena cantik. Okey. Jadi kita plot apa tadi? Saya plot kat sini paksi yang perancangan tadi NH kuasa 2, N kuasa 2 sorry.
N kuasa 2H melawan H. Okey. Daripada graf, saya dapat C saya sama dengan 6. Cantik sini. Tengok, 6. Dan M saya baru nak kira. Ambil 2 koordinat. Yang ini contoh saya ambil 20, 30 dengan yang mana 80 ke. Ambil pintasan lah, senang. Pintasan. 60. Ini boleh tak? 60, 78 tadi. PM 78 tolak 30 per dengan 60 tolak 40 akan dapat 48 per dengan 20 akan dapat 22.4. Ini graf saya kan. Graf kamu lebih kurang macam itulah dapat. Okey. Boleh? Okey. Kalau kamu ada buat graf, cantik. Dah dapat C6, dah dapat kecerunan 2.4, baru boleh pergi kira. Okey. Pergi kat sini. Soalan yang pertama B. Gunakan graf untuk mencari nilai A dan B. Mana nilai A dan B? Ini persamaan asal. Persamaan asal 2N kuasa 2 tolak A sama dengan B per dengan H. Okey, jadi kita nak apa? Tengok pada part C kita. Part C kita adalah N kuasa 2 H. Okey, N kuasa 2 kita nak. H pun kita nak. Jadi kita nampak pertama H kat bawah tak nak. Kita darab semua dengan H. Bila darab semua dengan H, yang kita dapat adalah 2N kuasa 2H tolak AH sama dengan B. Okey, kemudian step kedua, kita kena dapatkan part CY kita mesti N kuasa 2H. Yang ni tak nak lah, pindah sebelah. 2N kuasa 2H sama dengan AH campur B. Okey, belum ngam lagi sebab apa? Ni ada bab 2. Sebab kita nak hanyalah N kuasa 2H sahaja yang tinggal. Jadi semua kena bahagi 2, dia akan jadi N kuasa 2H sama dengan, okey, H ni adalah part CX kita, jadi jangan kacau dia. A yang kita bahagi 2. H. Maksudnya H kita adalah part CX. Campur dengan B per 2. Ini C kita. Macam tu. Bila dah dapat persamaan macam ni, terus kita buat kesimpulan kita, kecerunan adalah A per 2, C sama dengan B per 2. Okey, nak dapat AB samakan dengan maklumat daripada graf tadi. Ini maklumat dari graf tadi, C 6, M 2.4. Ikut graf masing-masing. Okey, saya punya M 2.4, A per 2, jadi darab 2, jadi oleh sebab itu dapat A sama dengan 4.8. Okey, yang ini pun C saya tadi apa? 6. B per 2 darab 2, jadi oleh sebab itu dapat kesimpulan B sama dengan 12. Okey, boleh setakat ni sebelum kita jawab soalan C dengan D? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Soalan C, daripada graf, anggarkan jumlah pengeluaran jika jumlah jam ialah 10. Okey, bila dia kata jumlah jam 10, kita pergi tengok pada maklumat asal apa jumlah jam. Jumlah jam adalah H. Nampak? Jadi kat sini sebenarnya adalah dia nak apa? H sama dengan 10. Soalan dia, anggarkan jumlah pengeluaran. Maksudnya dia nak apa? N tu berapa? Bukan semua N saja dia nak, nampak jumlah pengeluaran. N adalah jumlah pengeluaran. Berapa? Tu benda dia nak. Jadi kita pergi dekat soalan
apa? Guna graf sorry. Guna graf. Okey. Untuk soalan mana? C Untuk soalan C ni maksudnya dia nak N berapa apabila H sama dengan 10. Jadi saya akan pergi dekat graf. H kita 10. Sini. Naik. Kena graf pantulkan. Dapatkan bacaan kita. Kat sini maksudnya saya dapat bacaan saya kat sini adalah 15 campur 3, 18. Okay. Siapa 18 tu? N kuasa 2H. Jangan silap. Jadi, dia dari graf, apabila H sama dengan 10, N kuasa 2H sama dengan 18. Macam tu. Gantikan nilai sebab kita dah dapat N. Gantikan nilai apa? Jangan lupa H ada 10 masuk. Jadi N kuasa 2, H 10 sama dengan 18. N kuasa 2 sama dengan 18 bagi 10, 1.8. Jadi N sama dengan punca kuasa 2, 1.8. Tekan kalkulator. $1.342 tan. Itu jawapan kita. Tan metrik. Tan metrik. Okey, itu untuk soalan C. Boleh faham? Okey. Soalan D Soalan D dia minta apa pula? Pengurus syarikat itu merancang untuk mengeluarkan sebanyak dia bagi 1.1183 tan metrik komoditi. Okey, maksudnya apa ni? Ni N. Nampak? N kita. Jika seorang pekerja bekerja selama 8 jam. Berapakah bilangan pekerja yang diperlukan oleh syarikat itu? Pula. Okey. Pengurus syarikat itu merancang untuk mengeluarkan sebanyak 1.1183 tan metrik komoditi. Jika seorang pekerja bekerja selama 8 jam, berapakah bilangan pekerja yang diperlukan oleh syarikat itu? Okey, kita dapat jam dulu. Kan? Yang ini kita daripada persamaan asal. Kita dah ada A dengan B kan. So A dengan B tadi, kita buat kat sini. Tak muat. Okey, persamaan asal kita tadi berdasarkan maklumat kita tadi 2N kuasa 2 tolak A sama dengan B per H. Yang mana kita dah ada A dengan B yang kita kira tadi. Berdasarkan apa kita kira. A saya adalah, saya masukkan 2N kuasa 2 tolak 4.8 sama dengan B saya pula adalah 12. Contoh. Okey. Sekarang dia bagi N satu. Kita masukkan N. Bila kita masukkan N kat sini, kita akan dapat 1.1183 kuasa 2 tolak 4.8 sama dengan 12 per H. Jadi kita kira dulu ni. Kita nak dapat H 1.1183 kuasa 2 tolak dengan 4.8. Negatif kan?
Saya dapat negatif pula Betul ke? Dia nak apa? Cikgu punya A besar sangat. Besar sangat Saya salah kira ni. Kecurunan. Saya salah kira kecurunan ke? Oh, salah kira kecurunan. Kecurunan Salah. saya dapat 1.2. Ha? Kecurunan saya dapat 1.2. Saya punya 48 bahagi 20. Betul ke? Saya kira. 78, 30, 60, 20. 20. Alamak, patut saya rasa lain ni. Kan? 20, sorry. Kan 40, 20. Sama macam kamu lah. Aduh. Asyik baik dah kat sini jadi lain. Awal habis semua salah. Okey. Tukar balik. Jadi kita dapat berapa kecurunan saya ni? 48 bahagi dengan 40. 1.2 Aduh. Salah tulis. Sini lain, sini lain. 1.2 baru betul. Jadi 1.2 Jadi A kita salah sini. Saya salah saya. Kamu betul lah. 1.2 A kamu dapat 2.4 lah kan? Betul? Okey. Bila A 2.4 yang ini. Saya salah sini. Itu dapat negatif tu. Ini 2.4. Betulkan balik. Okey. Betulkan. Saya dapat. Lepas tu baru tekan klik tu. Baru okey kot. Okey. 2.4. Baru positif. Kan? Jadi 0.1012 sama dengan 12 per H. Ini saya bunda lebih kurang. Dapatlah H sama dengan kat situ 12 bahagi dengan 0.1012. Dapat lebih kurang 118.6 jam diperlukan. Okey. Jadi kat sini seorang pekerja bekerja selama 8 jam. Berapakah bilangan pekerja yang diperlukan oleh syarikat itu? Kita bahagi tengok. Dua puluh.
Sekejap kan saya tengok. Apa? Seorang pekerja 8 jam. Bilangan pekerja yang diperlukan oleh syarikat itu. Kita tak boleh bagi 8. Jadi. Kita nak 118 jam. Ya, baca soalan tu tu. Kamu dapat sama ke nombor saya ni? Sama cikgu. Sama? Kenapa? Lepas tu bahagi dengan 8 cikgu. Kalau bagi 8 dapat apa? Bahagi 8 kan satu pekerja kan 8 jam kan. Jadi nak tahu berapa ramai pekerja nak dapat bahagi dengan 8. So, jika seorang bekerja selama 8 jam, soalannya dia tanya bilangan pekerja tu yang diperlukan syarikat itu. Kalau kita bahagi 8, dia lain ni. Kalau kita bagi 8, kita dapat 14.75. 14. Dia macam ni. Yang mana cerita? Sepatutnya dia pergi topik lain ni, topik ubahan. Ubahan kamu tak belajar lagi tingkatan 4. Kamu belajar patutnya dalam tingkatan 5. Sebab kalau kita ambil ni, kita bahagi secara terus dengan 8, itu kita dapat macam kalau dia kerja, seorang pekerja tu bekerja 8 jam sehari, kita dapat berapa hari? Macam tu. Dia tak sama dengan kita bekerja dengan berapa orang pekerja. Sebab bila kita tambah pekerja untuk hari yang sama, kerja tu akan lebih cepat. Ya, tengok. Ini pelik sebab tu kamu tengok kalau kita tengok jawapan dia bagi 20. Ya, saya tengok. Kira tak sekali lagi. .1. Tapi soalan tu itself dia tak cakap kan cikgu. 1.183 tan metrik tu
untuk apa? Sehari ke seminggu? Dia tak bagi tahu kan? Dia tak bagi Uh-uh. tahu. Sekejap, saya cuba masukkan data yang penuh semua. Tolak dengan 2.4 sama dengan ambil data penuh dia. Tadi bunda, saya bunda tadi ni tak, kalau tak bunda dia tak bunda lah. Dia tak bunda. Jadi betul lah kalau kita buat betul Sifika. Kalau kita buat macam ni maksudnya dia macam kamu dia tak bunda. Jadi kat sini kita dapat H sama dengan ni. Contohnya macam nilai ni kan yang dapat dari nombor banyak tu dia tak bunda. Dia tak bunda maksudnya dia dapatkan H dulu kat sini. Jadi H ini adalah sama juga dengan saya akan ambil 12 per dengan nombor saya ni. 1.1183 kuasa 2 tolak 2.4. Terus kena kira. Okey. Lepas tu baru kita bahagi 8 nombor tu juga. Baru dapat. Jadi 12 saya bahagi dengan 2 1.1183 kuasa 2 tolak 2.4 okey sama dengan sama lebih kurang tak bahagi 8. Okey. Jadi kalau ikut nombor ni kita akan dapat bilangan pekerja sama dengan 15 orang. Bila kita bahagi 8 kita akan dapat 14 point. H dapat apa tadi? 118.6 betul lah. Okey, jadi kita bahagi 8 kita akan dapat 14 point something, bunda jadi 15. Ini ikut graf masing-masing daripada maklumat kita lah. Kan? Tengok jawapan belakang dia bagi 20. Sebab nombor dia lain, kecurunan dia lain. Kecurunan dia dapat lain, kita dapat lain. Maksudnya bunda ke tak bunda ke sama je kan cikgu? Bunda tak bunda sama lah. Dia kurang je ikut sini. Sebab saya tengok jawapan dia bagi 20. Tapi beza dia sebab kecurunan dia. Nilai ni dia lain. Kita lain. Nilai ni kecurunan dia lain. Saya kecurunan lain. Itu dia ikut graf masing-masing. Bila sini lari, jawapan sini akan lari lah. Okay? Tapi sebab soalan ni bila graf, dia ikut daripada graf kita. Daripada graf kita maksudnya jawapan tu hanyalah berpandukan kepada graf kita sahaja. Boleh Okey. Tapi saya ada careless banyak tadi. Awal-awal careless kat sini. Kecurunan awal careless. Aduh, jaga Careless kecurunan habis. Sebab tu kecurunan dengan pintasan sangat penting dalam topik ni. Kan? Dia salah kat situ, dia lari sikit je point dia pun, dia jawab, dia lari. Dia jadi lain cerita dia kan. Okey. Boleh? Kita buat satu lagi ya. Boleh nampak sikit. Okay, kita tengok nombor 4 tu. Nombor 4 tu nombor dia pun pelik-pelik. Nombor 4 sekejap.
Okey. 4 eh. Kalau saya careless kamu tegur ah. Lalu ya habis kacau eh. Nombor 4 tadi. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai suatu uji kaji yang melibatkan kepekatan cecair L unit dihubungkan dengan suhu. Dia bagi persamaan kat situ L sama dengan A 3 B per T. Kuasa kan? Okey. Soalan dia jadual lama dia ada bagi, jadual baru untuk A. Plotkan graf garis lurus penyusunan baik. Dia bagi, dia suruh plotkan adalah log 10L melawan 1 per T. Log 10L melawan 1 per T. Menggunakan skala yang sesuai. Jadi kita akan dapatkan dua-dua ni masalah dua-dua kena buat. Jadi kita kena buat 1 per T kena buat, log 10L pun kena buat. Dua-dua. Jadual ni leceh dekat buat jadual dia mula-mula. Kan? Jadi kita kira dulu. 1 per T, 1 per dengan 0.1. Kita akan dapat sini 10. Mula-mula. Kemudian 1 per 0.033 dapat 30.3. 30 sudahlah. Kan? 30. Okey, kemudian 1 per 0.02 50. Satu per 0.014. 71. Lepas tu 1 per 0.011. 91. Kemudian 100. Okey. Kan? Log 10L. Okey, log 10. Wow. Oh. Log 10 6.13. Balik. 6.31 darab dengan mana kata tu? 10 kuasa apa tu? 8. 8.8. Nak tekan yang susah ni. Okey. Kan? 1 darab 10 kuasa. Oh ni. Itu. Ni 10. Kemudian 1.58.
11.2. Tiga poin 3.98, 12.6. 2.51. 13. 13.4. Okey. 1.58. 14. 14.2. Ambil kuasa dia. Okey. Dah dapat, saya bundarkan bagi senang kira. Yang ni akan dapat saya ambil 9, ini 10, ini 11, ini 13. Oh, tak boleh lah. Tak boleh bundar. Aduh. Kan? Sorry. Tak boleh bundar sebab ada berlaku nombor yang sama bila saya bundar. Okey. Jadi kita plot ni lah. Buat macam ni. Skala kita ambil kalau ikut ni. Ini 10 sampai 100 paksi ni. Kita boleh pakai, sebab paksi X kita ada 8 je, dia tak sampai 10. Jadi saya akan buat 20. 2 cm 20. Tu paksinya dia ada 8, dia tak cukup 10. Sini ada 10. Kan? 10 kita boleh buat 2. Okay, 2 senang 2, saya pakai 2. 2 cm 2. Boleh? 1 10 je. 2 20. Okey. Kan? Si sini. Okey. 20 ni 20, 40, 60, 80, 100, 120 sudah cukup Sini 1/T. Okey. Yang ini saya ambil 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Boleh sikit je pakai ni. Okey, 8 sampai ni kita boleh buat potong graf. Tak apa, tak payah potong biarnya. Sampai sini je. Saya plot. Bila saya plot kat sini yang pertama data tadi 10 kan? Okey. 8.8. 10, 8.8 sini 30, 10, 50, 11.2, 71, 12.6, 91, 13.4, 100, 14.2.
114.2. Okey. Jadi graf itu saya akan dapat satu lebih kurang ada kat sini seorang atas, seorang bawah. Okey. Jadi daripada graf saya C saya dapat 8.2. Kecurunan saya akan ambil dua titik lain ni, saya ambil ni. Dan yang ini. Yang ini 10 dengan 8.8, yang ini 50 dengan 11.2. Jadi kecurunan saya M sama dengan 11.2 tolak 8.8 per dengan 50 tolak 10. Jangan salah lagi. Okey. Dua tolak kosong perpuluhan 06. Dapat? Sama ke? Sama. Sama okey. Sama. Sikit kita buat. Terus C dengan ni dah dapat. Kita jawab soalan. Nombor 4 Saya tulis kat sini. C 8.8. 8.2. M 0.06. Okey. Gunakan graf anda untuk mencari A dan B. Jadi persamaan kita tadi, L sama dengan A 3B per T. Dia bagi log tadi, log L. Jadi saya letak log L sama dengan log A 3B per T. Pecahkan log kita. Jadi log A campur log 3B per T pergi depan. B per T. Okay? Jadi kita susun bagi cantik. Bagi cantik. Bila susun bagi cantik, ini adalah paksi Y kita. Paksi X kita siapa? 1 per T. Ni 1 per T, nampak? Jadi saya akan buatkan 1 per T kat situ. Yang bukan, yang kecurunan siapa? B dengan log 3. Sini. Ini kita tengok betul-betul ni. B log 3 dia kecurunan. 1 per T tu paksi X. Campur dengan log A. Jadi akan jadi Y sama dengan M X tambah C. Okey. Daripada ni, maka kecurunan kita B log 3 sama dengan M. M saya 0.06. Jadi B sama dengan 0.06 bahagi dengan log 3. B sama dengan 0.1258. Macam tu. A pula, log A. Log A sama juga dengan C, 8.2. Dapat A. A adalah shift log. Sepuluh. 8.2. Besar ni. Kena tulis dalam bentuk nombor piawai lah. Besar. Dapat besar. Jadi 1.58
85 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru dapat. Saya tulis macam ni. Sebab nombor dia besar. Okey. Soalan last, tentukan suhu apabila cecair itu dipanaskan sehingga kepekatannya menjadi 21.5. Kalau kita tengok pada maklumat kita, kepekatan dia adalah L. L adalah kepekatan. Jadi maksudnya soalan C tu dia bagi L sama dengan 21.5. Dia suruh kita cari T berapa. Jadi kita pakai persamaan asal kita. Ni kita dah ada A, kita masukkan. Kita masukkan nilai kita iaitu L 21.5 sama dengan A saya 1.585 darab 10 kuasa 8 3 B 0.1258 per dengan T. Okey, kalau cari macam persamaan macam ni jenuh juga cerita dia kan. Jadi kita pakai persamaan ni lah. Saya pakai persamaan yang ni, garis lurus. Garis lurus ni tak jadi ni, susah. Log L sama dengan B 0.1258 log bukan, sorry. Bukan pakai ni. Pakai keturunan kita tadi. 0.06 1 per T campur dengan C kita 8.2. Pakai ni. Kalau pakai yang persamaan asal tu jenuh. Pakai tak dapat lah. Jadi masukkan, nak cari T masukkan log L kita tadi 21.5 sama dengan 0.06 1 per T campur 8.2. Kat sini saya akan dapat jawapan. Ni tekan ni. Log 21.5 kemudian tolak 8.2 dan kemudian sama dengan jawapan dia kita bahagi dengan 0.06 sama dengan yang tu ada 1 per T kan. Okey, 1 per T. T sama dengan 1 per answer. 1 per answer. Hari ni saya dapat ni.
Kamu dapat apa? Cuba tekan kalkulator. Kenapa saya dapat jawapan pelik ni? Dah 2 kali pelik ni. Sekejap, ha? Itulah. Saya rasa mungkin ada soalan ni yang ada salah kali ni. Syafika dapat apa? Keliru lah cikgu. Saya dapat negatif. Oh, ini ada salah ni. Soalan ni salah ni. Ini salah soalan. Dia tak boleh ni. Dia bagi kecil sangat ni nilai ni. Kalau kamu tengok nilai L kita kat sini besar-besar ni. 6.31 darab 10 kuasa 8 ni kuasa 10 kuasa 11 kuasa 12 sebesar. Tiba-tiba yang ini kecil. Dia bagi 21.5. Nanti saya cek balik ni. Saya rasa ni buku teks ada salah kat sini. Sebab dia bagi jawapan pun 221.7. Kalau 221.7, wow. L dia tak boleh tu 21 tu. Kenapa tinggi sangat cikgu? Tak logik lah kan? Suhu dia kan? Suhu dia kat sini 0.1. Kan? 0.03. Tiba-tiba yang ini jadi 221. Oh, ni kena tengok. Nanti saya tengok. Apa nanti cek balik. Okay. Yang ini pun saya rasa data ni pun ada something wrong dengan data ni. Kalau kau tengok betul-betul data ni. Kan? Suhu T 0.1 darjah Celsius. 0.1 darjah Celsius ni macam mana tengok? Silap ni. Dia salah buat ni. Ada something salah buat ni. Masa dia kata unit padu tu kan cikgu. Macam mana buat kalau tengok dekat kimia pun takkanlah takat lebu dengan takat didih dia punya isi padu sama je, cuma dia punya ketumbuhan dia punya bentuk ni lain. cerita dia itulah. Ini data ni mungkin yang ini sepatutnya ini bukan C ni, ini sepatutnya ini 1/T. Baru logik cerita dia. Ini kalau dia bagi T macam ni, uish. Tapi tak tahulah orang buat eksperimen kan. Kita orang buat soalan, kita terima. Tapi kita nampak something wrong lah dekat bila jumpa soalan last ni, dia kacau kat situ. Kan soalan ni, dia tak boleh. Dia something wrong. Dia mungkin ada data yang, mungkin ada kesilapan teknikal sikit kat soalan masa dia buat ni. Lepas tu kita buat tadi pelik, nombor-nombor dia akan jadi nombor pelik. Tapi jawapan untuk lain, okey kita buat. Jawapan lain tak ada masalah. Jawapan lain betul, kita buat. Cuma yang last tak boleh buat benda ni. Sebab apa? Saya tengok ada tak logik dekat suhu ni tak logik. Lepas tu dekat kepekatan cecair dia terlalu sampai juta-juta ni. Kan? Okey? Ni tak apa, kita tengok balik lah. Nanti saya kalau dapat ni minggu depan saya akan beritahu masalah dia kat kamu.
Okey, untuk hari ni setakat ni dulu. Nanti pening kepala kan. Asalkan kamu boleh faham buat graf macam mana, apa perlu ambil kat graf, macam mana nak selesaikan persamaan. Okey. InsyaAllah. Boleh Okey. Okey, Syafiqah, Sabrina. Okay. Okay. Jadi kita sampai sini dululah untuk apa minggu ni. Nanti bila kamu bincang dengan cikgu kamu pun, kalau tak sempat kita bincang, tentu kamu dah belajar, jumpa soalan ni kamu tanya. Masalah dengan soalan ni. Okey, kita jumpa lagi untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Ya,